Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada ilahi Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir, muji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Raya ataupun Syawal yang kedua. Bertemakan kami bertiga, saya Fitri Yahya. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memilih kami, menemani kami pagi ini seawal jam 8 pagi. Baik, hari ini kita dah masuk Syawal yang kedua dan hari ini kita dimulakan dengan pagi yang agak, kata orang tu, agak suram, cuaca hujan dan sebagainya. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur ataupun kawasan anda dilanda hujan, pastikan kalau nak keluar bekerja hari ini, pandu dengan berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa anda pagi raya kedua anda bersama kita semua. Tidak kira anda berada di mana juga, kami harapkan agar anda mampu untuk masih walaupun beraya dalam cara yang agak berbeza tahun ini. Mungkin pastinya kita semua agak terkesan sedikit sebanyak, tetapi kita harapkan agar anda tetap ceria untuk meraihkan kejayaan kita menunaikan ibadah sepanjang Ramadan. Inilah dia hari-hari yang perlu kita hargai kerana kita berpeluang untuk masih beraya tahun ini. Dia harapkan semua mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh kerajaan, yang mana tidak ada ziarah ke tempat-tempat yang telah pun disebutkan untuk sama walaupun tujuan kita baik, tetapi untuk menjaga keselamatan kerana kes pun makin meningkat. Bersama sama, inilah peluang untuk kita berada di rumah, mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga dan menambah ilmu tentang pelbagai isu, termasuk isu-isu tentang Gaza, Palestin dan sebagainya. Jadi kita hari ini kita raikan semangat persaudaraan yang tinggi. Mungkin kalau tak dapat ziarah, tapi mungkin dapat hantar juadah ke kirimkan kepada yang tersayang ataupun bagi ucapan, kerana ucapan itu lambang kita mengingati seseorang, insyaAllah. Okey, baik. Sebenarnya semalam ni sangat berbeza bagi saya lah, kerana buat pertama kali dalam hidup saya untuk berjumpa dengan ibu, walaupun tak jauh pun sebenarnya jarak kami, tetapi perlulah untuk membuat panggilan video, tapi sedikit sebanyak dapat mengubati perasaan rindu itu. Itulah yang kata orang tu, kita perlu menjalani hari raya kali ini dan tahun lalu juga sebenarnya dalam suasana PKP, dalam suasana norma baru. Baik, kita nak kongsikan kepada anda semua mengenai kemeriahan penonton kita yang menyambut Syawal semalam hari raya pertama. Okey, kami memberi peluang kepada penonton MHI untuk berkongsi apa yang terjadi dalam sambutan Syawal mereka. Ini dia, kita lihatkan kemeriahan sambutan daripada penonton kita ini, bagaimana persiapan rayanya. Kepada yang mungkinlah masih tinggal bersama keluarga yang dekat dengan ibu bapa, kelebihan buat mereka kan, sekurang-kurangnya kerinduan untuk beraya bersama keluarga tu terubatlah. Ya, dan saya difahamkan ada pelajar dari kampus yang pulang dibenarkan pulang, tetapi kena pandai untuk kuarantin dan sebagainya. Yang mana ada dengan ibu bapa, mereka begitu bersyukur dapat meraihkan, masih dapat merasa air tangan ayah bonda. Dan kepada yang tak dapat, harap sabar sebab kita pun bimbang juga, kita ni daripada mana-mana balik ke kampung, takutlah ayah bonda ni mungkin dalam kategori yang agak rapuh sikit, rentan sikit tahap kesihatan, mungkin dah meningkat usia, bimbang tidak tahan dengan apa-apa jua serangan
Yalah, kita pun takut apa yang terjadi. Immunity itu. Dan kita harapkan agar walaupun kita melihat yang lain mampu untuk masih beraya dengan keluarga dan kita yang tak dapat ni merasakan macam alamak rasa sedikit negatif ataupun dengki. Kita jangan ada rasa sebegitu, kita raikan semua kerana pastinya kalau kita tak mampu untuk berjumpa dengan keluarga di kampung pun tidak apa. Kita fikirkan bahawa kita sebenarnya melindungi mereka daripada sebarang bahaya itu yang sepatutnya kita terapkan dalam minda kita lah. Kita melihat keceriaan ni masih diteruskan, masih sedondon semua di pagi raya semalam. Masih lagi ada yang kalau sebelum ni kan kalau tak kala Aidilfitri kita pulang ke kampung bermaaf-maafan di depan mata dan sebagainya, sempat bersalaman. Dan sekarang dengan norma baru ni kata orang tu kita hanya mampu bervideo call sahaja dengan keluarga kita. Tapi kan saya kira situasi sebegini, situasi pandemik ni memberi banyak pengajaran kepada kita lah. Kerana sebelum ni kalau kita perasan apabila kita pulang beraya ke kampung ada yang buat hal sendiri, main handphone dan sebagainya. Tapi bila kita berada pada situasi pandemik ini mengingatkan kita, mengajar kita erti betapa perlunya kita untuk saling menghargai dan menghormati kan. Mungkin apabila kita dibenarkan untuk pulang beraya pada tahun depan, telefon bimbit dan sebagainya tu kita tolak ke tepi. Luangkan masa bersama keluarga. Betul. Baik, juga mungkin ini masa untuk kita berkenalan sebab mungkin ada anak yang baru lahir tak kenal mungkin keluarga di sebelah pihak sana dan sini. Ini masa untuk ta'aruf ataupun untuk berkongsi kebaikan kepada semua. Yang penting jangan terbitkan apa-apa jua provokasi. Betul, saya setuju. Kalau boleh kita tahulah sedih, semua orang akan sedih, tapi kalau kita bercerita tentang kesedihan akan larut kesedihan. Mungkin dapat berkongsi hidangan, bertukar cerita, cuba untuk mengalihkan pandangan kepada kesedihan kepada sesuatu yang warna-warni, yang ceria, yang memberikan kebaikan. Sofia, semalam saya melihat Sofia bervideo call bersama keluarga. Betul, sebab semalam pun rasa macam kita memang kebiasaan pagi raya Syawal pertama mesti bersama dengan keluarga. Tapi buat pertama kali tak boleh. Adik saya berada di Kuching, ibu saya berada di daerah lain, jadi kita tak dapat berjumpa. Dan itulah di pertama kali saya berasa sayu. Happy, gembira dapat berjumpa mereka seramai, tapi sedikit kesayuan tu rasa macam membuatkan kita lebih menghargai. Selepas ini kalau dapat balik raya ni memang tak nak tengok phone dah, letak ke tepi. Kerana masa kita bersama dengan yang tersayang tu ketika pandemik ini kita macam makin menghargai tau. Betul. Kita sedar benda tu. Betul, Kadang-kadang betapa tak sedar kan sebelum ni. pentingnya sebuah pertemuan, Setuju. pentingnya ingatan. Apapun kita baru di Syawal yang kedua, masih belum terlambat untuk kita mengucapkan tahniah kepada yang berjaya menamatkan perjuangan Ramadan. Semoga bertambah segala ilmu dan kebaikan dalam diri kita, insya-Allah. Pada hari yang berkat, hari Jumaat, walaupun di kawasan PKP tak dapat pergi solat Jumaat kan. Jadi mungkin ini masa terbaiklah untuk kita sebarkan ilmu dalam ahli keluarga. Di samping mungkin merancang satulah. Mungkin ada anak-anak yang tak dapat ke sekolah. Dia mungkin rasa bosan. Jadi ibulah yang mainkan peranan. Mungkin adik tak ni kuih apa. Jadi banyak permainan yang boleh dibuat. Kadang budak-budak ni tak kenal laulu, tak kenal seronding. Ini masa yang sesuai saya rasa. Aktiviti untuk anak-anak ni kalau macam kita sebelumnya terlampau sibuk untuk fikir apalah nak bagi ke anak kita nak belajar, tapi dalam tempoh ni tak di mana-mana ni satu hikmah juga. Kita mampu untuk cari jalan lain untuk mendedahkan anak-anak kita kepada ilmu-ilmu yang seperti disebutkan Fitri tadilah. Betul. Dalam pada masa yang sama kita perlu cakna mengenai pertambahan-pertambahan kes positif COVID-19 kan dalam pada kita menyambut kemeriahan Syawal dalam kesederhanaan. Walau bagaimanapun kita perlu ingat kes saban hari agak membimbangkan kerana berlaku peningkatan kes. Semalam sahaja merekodkan jumlah kes yang sangat tinggi iaitu sebanyak 4,855 kes positif di hari raya yang pertama. Ya, dan itulah jumlahnya mengatasi jumlah yang sembuh dan jumlah terkumpul dalam 414,707 yang paling kita bimbangkan dengan juga kes kematian yang tinggi, 27 kematian. Dan lihatlah jumlah yang signifikan angka yang dipamerkan. Selangor masih lagi tinggi. Betul. Johor juga tinggi, di Sarawak juga tinggi. Selangor dengan 1,783 kes sangat tinggi ya, disusuli dengan Kuala Lumpur dengan 521 kes, Johor 467, Sarawak serta Pulau Pinang yang masing-masing mencatatkan 395 kes positif. Jadi kita melihat angka ini menjadi satu peringatan yang lebih besar juga mengapa kita tidak kunjung-mengunjung, ziarah-menziarahi, kerana angka tinggi tak naklah kita menyebarkan atau meningkatkan lagi angka ini. Kami harapkan agar anda sedia maklum banyak kluster yang masih aktif dan juga ada di kalangan mereka yang dijangkiti ini dalam lingkungan umur warga emas ya, tapi yang muda 30 lebih hujung usia 30 dan sebagainya. Jadi kita melihat jurang umur itu semakin muda. Jadi tolonglah anda semua kekal berada di rumah sebaik mungkin. Ya, dan mungkin juga kalau anda
rasa memang anda kurang sihat dalam tempoh yang agak lama, demam dan ada simptom, tidak salah kita membuat ujian awal dulu. Kemudian tengok apa nasihat doktor supaya kita sentiasa cakna, terutama yang tinggal ramai-ramai dalam sebuah rumah. Ya. Betul. Baik, kita ada perkongsian yang nak dikongsikan bersama anda. Mari sama-sama kita saksikan. Anda sedang menyaksikan I Can See Your Voice Malaysia Flow 88. Dia ada ketenangan seorang penyanyi. Tapi seluar ni seluar catering. Seluar catering. Tahu tak sebab apa Lisa Suriani jatuh cinta dengan saya? Kenapa? Kejujuran. Betul. Tak semua tone pun lagi sedap daripada air. Apa benda? Pilih saya. Itulah dia pastinya I Can See Your Voice Malaysia Raya yang anda boleh nantikan. Misi penyiasat kembali. Rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia kembali untuk musim keempat. Dan nantikan panel penyiasat tetap. Kita ada Jian Musa, Alif Satar, kita juga ada Fat Boche serta panel penyiasat jemputan dan artis jemputan yang mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar yang bersuara sumbang. Okey, jadi kalau anda rasa memang program ini ramai yang mengikuti, rating tinggi, mungkin akan menambah keceriaan anda sekeluarga. Okey. Dan kita nak saksikan, sebenarnya kita ada hadiah di hujung sana. Kalau boleh kita pamerkan kepada penonton kita, itu di antara hadiah-hadiah yang ditawarkan sebab kita dah war-warkan daripada hari Rabu yang lalu. Okey, sesiapa yang menonton Malaysia hari ini pada hari raya pertama semalam dan hari ini hari raya kedua, anda berpeluang untuk memenangi hadiah yang dibawakan oleh Wow Shop. Okey, kita ada macam-macam dekat situ, vacuum dan sebagainya. Okey, tapi sebelum kita nak buka kuis kepada anda semua, mari kita saksikan dulu visual ini. Okey, ini antara hadiah yang dipamerkan untuk anda sebagai motivasi bagi kita memang murah hati untuk berbagi anda hadiah-hadiah ini. Dan semua hadiah yang ditawarkan pada hari ini adalah istimewa daripada Wow Shop buat penonton bertuah yang akan menghubungi kita dan menjawab soalan mudah. Dan selain itu, jangan lupa untuk anda saksikan Raya Cara Wow siaran secara langsung istimewa di TV9 pada Raya kedua ini nanti. Iaitu pada hari inilah. Di Kalau nak tahu lah TV9. soalan-soalan dia, kita bagi bocor sikit lah. Ia berkenaan dengan, ada juga di antara soalan tu berkenaan dengan siaran semalam. Betul. Kalau anda tengok semalam, pastinya anda akan tahu apakah jawapan-jawapannya. InsyaAllah hadiah-hadiah yang kita bawakan hari ini akan bakal menjadi milik anda. Di mana anda kena melekat menonton MHI syawal kedua ini sehingga ke akhir rancangan untuk anda memenangi semua hadiah kita. Okey. Nampaknya Petra, kita ada pemanggil yang katanya berjaya membuat video call kepada kita untuk menjawab soalan kuis kita. Wow. Wow. Assalamualaikum. Siapa di sana? Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Bagaimana di Bintulu ya? Bintulu Sarawak. Ya saya. Okey, Saya Bintulu. Mujahid daripada Bintulu Sarawak. Apa yang menarik menu kalau di Bintulu? Kalau Bintulu dia terkenal dengan belacan. Belacan. Okey. Dan pencaluk Bintulu, ya. Okey. Jadi juara hari raya ada belacan? Tak adalah. Itulah dia. Tapi ada satu tu, kek lapis belacan. Kek belacan. Okey. Menarik. Okey, baik. Mujahid sip berjarah kah? Apa dia? Sip berjarah kah? Ada berjarah family terdekat je. Okey, baik. Kita nak bagi soalan kepada anda. Okey. Okey, mungkin kita boleh tanyakan dulu kepada Mujahid. Okey, Mujahid sedia Soalannya ni, kalau Mujahid tengok menonton Malaysia hari ini semalam, hari raya pertama, confirm boleh jawab. Okey, soalannya, siapakah pengacara yang bersiaran di hari raya pertama semalam? Siapa? Okey, Eli Iskandar, Okey. Farifah dan Ani Mizati. Wah, Okey. betul. Terima kasih penonton kami di MHI. Okey, dapat hadiah apa? Okey. Anda bakal mendapat hadiah nanti, kita umumkan sebentar lagi. Kita akan umumkan nanti. Mungkin Mujahid ada ucapan untuk keluarga, rakan-rakan ke? Ada. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga tercinta kat Bintulu Sarawak, sahabat anda yang berada di mana-mana lah, di Malaysia, di seluruh Malaysia lah. Dan untuk semua di Malaysia hari ini juga selamat Hari Raya.
Okey, selamat Hari Raya. Mujahid, terima kasih. Tanya. Sama-sama. Terima Tahniah kasih. selamat Hari Raya. Okey, itu dia panggilan dari Sarawak menghubungi kita. Dapat hadiah raya hari ini. Kan. Dan jarang dia hanya di MHI. Kan? Kita ingatkan agar jangan ke mana, banyak lagi hadiah yang kita berikan. Dan so, tentunya sepatutnya kita ada sedikit perkongsian berkenaan raya di perantauan bagaimana. Kita nak tahulah situasinya bagaimana. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Soalan apa yang buat? Saya, Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, ingin mengambil kesempatan di bulan yang mulia ini mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua muslimin dan muslimat, khususnya warga Parlimen Malaysia. Kami warga Intan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami KDFPTV Bapak Presiden tahun 2021 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin kepada saudara mara, rakan-rakan dan seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan semoga bergembira di Aidilfitri, patuhi SOP, stay safe. Maaf Zahir dan Batin. Kami berharap semua orang bergembira dengan merayakan dalam keadaan suasana normal baharu. Minal Aidin wal Faizin. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya. Saya Koperator Muhammad Syazlan Memang Libya, petugas Perencanaan Harapan PKR Simat Kedah 2.0 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga yang berada di Batu Gajah Perak dan Taiping dengan ingatan tunggu ikhlas. Minal Aidin wal Faizin. Kita jaga kita. Saya Azrai daripada Orogeny ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam, terutamanya isteri saya yang berada di Gombak dan ibu bapa berada di Ipoh dan ibu mertua di Kedah. Selangor kini berkhidmat sebagai civil engineer di Thailand. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga, sahabat dan guru dan serta yang mengenali saya di Malaysia. Hai, saya Brendan, berasal dari Miri Sarawak yang kini berada di Thailand sebagai civil engineer dalam oil and gas. Saya ingin mengucapkan kepada sahabat Muslim Selamat Hari Raya Aidilfitri yang dirham. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahir Salin bin Muhammad Rasdi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SMF Syahmi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga UiTM, termasuk juga keluarga saya dan sahabat anda di luar sana. Itulah dia suasana warga kerja MHI yang berada di sini untuk memastikan anda ditemani. Selamat Hari Raya Syawal kedua masih bersama kami di Malaysia hari ini, dan pastinya kita dah melihatkan perubahan yang agak ketara tahun ni, beraya agak beza, dan kita nak tahu juga kita rakan yang berada di Gold Coast Australia. Betul, kita nak tahu bagaimana situasinya, suasananya berada di Melbourne, Australia. Okey, dan kita nak bersama dengan seorang chef selebriti yang terkenal, iaitu Chef Dr. Kamarul Hasni Cik Ros yang berada di Melbourne sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Chef. Wah, tak dengar sangat. Apa khabar, sihat ya? Chef, apa khabar, Chef? Chef? Dia minta tolong tanya saya tak dengar. Oh, tak berapa dengar ya. Mungkin kita nak cakap kuat sikit lah kot. Chef boleh dengar tak sekarang? Chef boleh dengar kami dengan jelas sekarang ni? Masih tak boleh? Dan mungkin kita nak cuba.
Okey, kita akan cuba untuk hubungi semula Chef. Kita betulkan talian kita ialah biasalah Malaysia ke sana kan, ke Melbourne kan. Tapi inilah dia hakikatnya, kita sedia maklum Chef. Tahun lepas ada sedikit cerita lah untuk dikongsikan bersama kita kan, permulaan COVID-19, bagaimana beliau macam agak terpisah dengan keluarga, dan tahun ini pula memang menetap di sana. Jadi agak berbeza lah dengan keadaan kita sekarang kan. Betul, dan kabarnya situasi di sana pastinya berbeza lah dengan kita. Di mana kita di sini, kita tidak dibenarkan untuk mengunjungi dan sebagainya. Itu yang kita nak tanya dekat Chef ni, dekat sana macam mana? Boleh ke mereka saling mengunjungi dan sebagainya? Jadi mungkin Chef dah bersedia sekarang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Chef, boleh dengar tak? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum Chef. Belum lagi kot. Tak apa. Belum lagi kot. Assalamualaikum. Chef, boleh dengar? Salam. Ini clear. Alhamdulillah. Okey. Chef, kongsikan bersama kita. Kita bagi intro sikit tadilah. Penonton kita dah sedia maklum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Chef? Dengar ya? Chef, boleh dengar kami dengan jelas? Masih tidak boleh ke? Bagaimana Chef? Okey. Memang ada sedikit gangguan sedikit lah. Tapi inilah dia hakikatnya, kita melihat setiap satu negara di seluruh dunia ini menghadapi COVID-19 dengan cara yang berbeza. Betul. Kita melalui PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun dalam kata bahasa Inggerisnya adalah lockdown. Jadi di Australia sebelum ini pernah ada lockdown dan sebagainya. Di cara pengendalian ini berbeza mengikut bagaimana berat terus situasi semasa COVID-19. Dan setakat di sana ketika ini masih terkawal, jadi tiada lockdown sebagainya. Jadi itulah kita ingin tahu apakah keadaan semasa. Betul. Dan pasti kan kalau kita melihat suasana sekarang ni, kerana ini bukanlah tahun pertama kan kita menyambut Syawal dalam suasana pandemik sebegini. Tahun lalu juga kita dah menyambut Syawal dalam suasana begini. Jadi sudah pasti kita macam nak tak nak kita kena biasakan diri. Kan? Masalah biasa kan? Masalah memang dah biasa. Memang kalau sebut pasal raya ni taklah setiap tahun kita balik raya, tapi walau bagaimanapun, walaupun kita dah terbiasa tak balik beraya dan sebagainya, tapi situasi sekarang ni, kalau dulu kalau kita tak boleh balik beraya, tiba-tiba kita nak balik, kita boleh terus balik. Tapi sekarang sebab banyak PKP dijalankan, kita tak boleh balik raya sesuka hati. Ingat, jangan berentas daerah ataupun negeri. Okey, dengar cakap Masila, jangan terrentas. Okey, sementara itu kita ada nak berikan hadiah lagi kepada anda semua penonton MHI. Kita bersama dengan Fitri Yahya. Okey, saya akan bersama dengan pemanggil yang bertuah yang dapat berkongsi, tapi kami ramai yang begitu gigih sekali bersedia untuk hubungi secara dalam panggilan video. Kita nampak kemeriahannya. Kalau hanya suara mungkin tak dapat kita bayangkan kemeriahan itu. Okey, banyak hadiah daripada Wow Shop untuk anda semua. Baik, terima panggilan yang seterusnya. Assalamualaikum. Halo. Salam. Hello. Siapa di talian? Saya Najiha dari Ceras. Okey, Najiha, macam mana semalam sambutan raya dalam situasi kita? Alhamdulillah, okey. Semuanya berjalan dengan lancar. Lancar tu macam mana? Dapatlah beraya dengan keluarga yang dekat-dekat ni kan. Macam Ipar, Bira, semua kawasan yang dekat-dekat rumah ni lah. Okey, itu dia. Apakah kuih kegemaran anda kalau Syawal ini? Almond London, Samprit, macam tu lah. Okey, kalau di tengah saya ni apa kuihnya? Kuih tat. Tat apa tu? Kuih tat nanas. Okey, nanas ya, bukan nanas. Okey, tahniah untuk anda. Tapi kalau di Terengganu ada buat daripada nangka juga, memang unik. Oh. Okey, tahniah dan menantikan hubungi untuk dapatkan perincian lanjutnya. Okey, ucapan raya untuk kaum keluarga yang mungkin tak dapat bersama, silakan. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya pada keluarga saya yang dekat Kedah, dekat Langkawi. Untuk mak saya, ayah saya dekat Alostar. Selamat Hari Raya, mak Zahir dan batin. Nampak suara bergoyang tu? Ya, agak sedih sikit lah sebab dah sepanjang COVID ni dah 2 tahun tak balik kan. So memang rindu sangatlah dekat sana. InsyaAllah semua orang rindu, moga kita doakan yang terbaik untuk ayah bonda kita. Okey. Okey, sama itu jangan lupa untuk membaca tentang Aqsa dan Palestin, insya-Allah tambah ilmu. Okey. Terima kasih. Itu dia panggilan Najihah yang menyatakan kerinduan dalam suaranya. Okey, baik, sampai itu kita akan dengarkan bersama ucapan raya yang disampaikan untuk kita laungkan kemenangan Syawal ini. Kita dengarkan. Saya SAC Nik Izadi bin Muhammad Faisal, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali frontliners
yang kini sedang bertugas. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Pasukan Polis Merin Wilayah 4 Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami, warga bahagian operasi Jabatan Bomba dan Perlindungan Malaysia Negeri Kelantan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum. Kami pelajar kejuruteraan dari University of Queensland, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Hai, kami dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada kaum keluarga dan sanak saudara yang berada di Selangor. Semoga Hari Raya kali ini lebih meriah walaupun kita dalam keadaan PKP. So diucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami alumni Kosparenti dari pintu masuk antarabangsa KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Inilah dia Raya Norma Baru kan. Betul. Dan kita masih melihat mereka di barisan hadapan masih bertungkus lumus untuk memastikan keselamatan kita semua. Walaupun kita dapat beraya, kita jangan komplain pada di rumah kerana pada mereka terpaksa berjauhan dari keluarga dan juga bertugas di bulan Syawal ini. Jadi kita perlulah sedikit sebanyak untuk menghargai masa yang kita ada bersama keluarga di rumah. Betul, dan kalau kita lihat tadi kan video daripada penonton kita tu ada yang menganyam ketupat, Sofia. Satu tradisi yang saya kira saya sendiri sejujurnya saya tak reti menganyam ketupat. Pernah cuba? Saya pernah cuba tapi dia masih lagi tak berjaya nak tanam ketupat macam mana. Okey, tapi tak apalah, mungkin itu antara kita boleh ambil kesempatan bersama keluarga untuk kita belajar bagaimana untuk menyemarakkan kembali tradisi lama kan, menganyam ketupat dan sebagainya bersama keluarga. Okey, tadi Fetri dah bersama dengan pemenang yang berjawab soalan kuis. Kita nak bersama lagi dengan seorang penonton kita yang bertuah hari ini, Sofia. Rakan MHI kita yang berada di talian. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Siapa di sana? Alif di sini. Alif, selamat raya. Selamat raya. Alif raya di mana? Saya ada raya dekat Raub Pahang. Di Raub. Macam mana? Semalam cerita sikitlah raya pertama kat rumah tu macam mana? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dapatlah bergambar dengan keluarga walaupun tak cukup dekat rumah ni, tapi syukurlah. Syukur. Apa juadah yang istimewa di Raub, Alif? Kalau juadah secara tu mereka Raub panggil asarung. Asarung? Asarung tu asam Asam kan? Oh, saya rasa sejenis buah yang dimasak macam itulah lebih kurang. Daripada biji getah. Okey. Patut kita buat video call lah, boleh nampak kan? Boleh kita tengok kan asarung tu macam mana. Itulah. Okey, kita nak tanyalah, nak menang hadiah tak pagi ni? Mestilah nak. Mestilah nak. Kita nak menang hadiah kan? Rasa-rasa boleh jawab tak ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey, soalan dia pastilah. Okey, soalannya senang je ni. Sebab kalau ini tak dapat jawab tak tahulah. Sebab dah kalau tengok dekat TV3 ni, tengok keluar TV3 je dah nampak dah apa jawapan dia. Okey, soalannya adalah apakah tema sambutan rangkaian Media Prima pada tahun ini? Apa dia temanya? Apakah tema? Nak tanya boleh tak? Apa dia? Ada talian harga. Okey. Kita bagilah clue sikit. Dekat belakang saya ni kalau tak nampak, belakang Sofia lah. Belakang Sofia. Macam dia satu penulisan belakang saya ni. Agak-agak nampak. Tengok je dah tahu jawapan dia. Dia punya tema adalah Salam Sayang. Betul tak? Salam sayang. Betul, salam sayang untuk awak. Terima kasih. Allah, berjaya juga jawab. Betul.
Betul. Anda akan memenangi hadiah dan tentunya tahniah diucapkan. Senang je saja kita bagi. Kita memang nak bagi penonton kita menang. Okey. Alalan dah menang, mestilah nak buat ucapan raya kan. Okey, ucapan kepada semua yang menonton MHI ketika ini. Okey, ucapan saya selamat hari raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepada yang berada di perantauan, janganlah bersedih sebab raya ni datang setahun sekali je. So, marilah kita gembira sama-sama. Okey, baik. Itu dia ucapannya ya? Itu saja. Baik, terima kasih. Tahniah. Tahniah diucapkan. Selamat Raya. Itu dia pemenang kita. Seronok pagi-pagi dah menang hadiah. Tak tahulah dia bawa pulang hadiah apa ni kan. Okey, kalau anda juga nak memenangi hadiah daripada kami, jangan lupa terus setia sehingga jam 9.30 pagi nanti. Ada berbagai lagi hadiah untuk dimenangi. Okey, baik Sofia. Nampaknya kita nak dapatkan kembali. Betul. Kita dah dapat berhubung semula dengan Chef Dr. Kamarul di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sampai dah matilah. Alhamdulillah sihat. Chef, apa khabar di sana? Alhamdulillah semua okey. Tenang saja di sini. Okey. Chef, kita dah bagi sedikit gambaran kepada penonton kita yang di sana tiada lockdown, masih terkawal segalanya. Mungkin Chef nak kongsikan sedikit sebanyaklah pengalaman beraya pertama di sana. Okey ke tak okey? Macam mana? Taklah juga raya pertama di sini dah berkali-kali dah. Tapi untuk keadaan pandemik ni, tahun lepas kita dibenarkan untuk menjarah tapi dalam limited lah, tak dapat beramai dalam rumah. Tapi kali ini ramai lah, kita boleh pergi dalam 100 orang berkumpul, tak ada masalah. Dan juga boleh kata kita kembali hidup normal di sini. Keadaannya terkawal, kalau ada sesuatu kes memang akan total lockdown. So setakat ni dah berapa bulan ni kita hidup macam biasa balik macam dulu. Okey. Chef, selalunya kan kalau hari raya ni, sebab chef ialah kita tahu kan chef ni memang pakar memasak. Apa menu chef masak semalam? Oh, saya ni memang orang Perak sejati lah. Kena ada Datuk lah. Datuk rezeki arwah mak saya kena ada. Kemudian kita juga masak lontong. Arwah nenek saya suka makan lontong Singapura dulu kan. Jadi masakan macam tu kena ada. Lontong kena ada. Datuk lemang pun kita selalu macam-macam test lah. Kena pakai air fryer lah. Tak boleh pakai rantai buka. Kadang-kadang nak pakai suku macam-macam cara lah. Itulah menu bajet kita kena ada. Okey. Dia banyak menu raya, chef. Yang mana satu yang menu chef rasa paling power lah yang chef buat untuk juadah berhari raya ni? Oh, ini bahaya ni nak bakul ni. Masa bakul kat sini kalau pergi bawa ni. Inilah time chef. Tapi kalau saya, kebiasaannya saya kena ada renantuk. Dan juga saya kena ada lemang. Lawan juga saya kena ada saya punya lontong lah. Kuah lontong tu memang menu wajib lah. Kalau tak ada tu kira macam tak raya. Dia macam Christmas lah. Menu kita sama lah chef. Ya Allah, tiba-tiba saya rasa lapar. Teringat lontong pula sedapnya. Kalau tak ada lontong tu tak komplit. Betul. Okey chef, biasalah kan hari raya ni bila berada di perantauan pastinya ada momen-momen beraya di tanah air yang chef terkenang-kenang. Apa antara momen-momen yang chef memang kalau tiap kali raya je mesti teringat, mesti rasa rindunya momen ni? Okey, kalau momen raya tu lah kebiasaannya ialah suasana pagi raya solat Aidilfitri tu lah. Berbeza dengan sini lah. Di sini kalau kita datang ke masjid solat raya, kita nampak berbagai rupa orang. Maksudnya international, antarabangsa kan. Kalau di kampung tu memang orang kita je. Kemudian suasana kampung. Jadi lepas pada sana, kalau saya balik beraya di kampung tu, kita nak jumpa kawan-kawan orang lama lah. Atau kawan-kawan kampung lama. Jadi kita jumpa pun semua dah ada kehidupan masing-masing. Kalau jumpa pun masa di pagi raya tu je lah. Itu momen yang penting. Kemudian saya pun dah tak ada arwah mak, arwah ayah dah tak ada. Kalau masa kecil dulu ialah sesi salam pagi raya tu dan juga sesi fotografi. Keluarga kita suka ambil gambar. Itu momen yang tapi sektor sebab ramai adik keluarga tu nak dapatkan foto gambar keseluruhan tu yang kita lah. Tapi itulah momen yang selalu kita selalu kenang lah. Jadi kita rasa waktu pagi selepas solat raya berkumpul maafkan, kemudian sesi bergambar. Itu yang paling momen paling penting lah. Kenangan kan, nak simpan kan sesi bergambar tu. Betul, penting tu kan chef. Betul. Okey chef, satu ucapan untuk semua mantau rakan-rakan di Malaysia ini yang sedang menonton chef ketika ini, apa yang nak disampaikan? Okey, saya Chef Kamarul sama keluarga. Saya dah ada 4 orang anak saya.
Sekarang ni buat masa ni lah kami base di Gold Coast, Australia bersama dengan restoran kami iaitu Coffee Talk. Di sini restoran saya lah ni di Coffee Talk ni. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Paling penting kepada kedua bapa mertua saya di Ipoh Perak, keluarga saya kebanyakannya di Perak, juga di negeri-negeri lain lah, sahabat andai. Ampun maaf, jangan lupa kami di sini di perantauan. Semoga kita kekal tenang dan juga kita akan melepasi pandemik ini dan kita kembali boleh berdarah insya-Allah. Dan kepada semua kru di MSI dan TV3, terima kasih banyak-banyak ingat saya di sini. Terima kasih. Baik, InsyaAllah amin. Semoga termakbullah doa. Siapa kan kita pun rindu juga nak ke sana ke sini. Duduk beraya di sini je. Tapi kita melihat gembira jugalah melihat perkongsian Chef di laman media sosial. Terima kasih meluangkan dan juga berkongsi dengan kita. Terima kasih Chef Dr. Kamarul Hasni, Cik Ros bersama kita di MHI. Terima kasih, jaga diri baik-baik Chef. Selamat Raya. Okey, itu dia kan. Meriah. Walaupun beraya di perantauan, tapi kemeriahan tu masih lagi kerana bukan keseorangan lah, masih lagi bersama insan-insan yang tersayang di sekeliling. Betul. Kita harapkan ini menjadi sedikit sebanyak perkongsian yang boleh memanfaatkan. Tak kira kita berada kat rumah ke, kat perantauan ke, asalkan kita bersama yang tersayang, itu yang paling penting sekali. Menyeratkan silaturahim. Kan sama-sama. Okey, lepas ni kita nak bercerita, nak bawakan kepada anda, kalau kita dah sebut mengenai insan yang tersayang, kita kena kenang juga pengorbanan insan yang tersayang buat kita. Okay, kalau kita nak tahu apa pengisiannya, pastikan anda terus bersama kami di MHI. Okey, demikian tadi kami paparkan suasana ketika di panel yang mengawal selia. Majoritinya adalah petugas yang berpengalaman, yang dah biasa mengorbankan syawal mereka demi kerja. Kami juga barisan hadapan dalam penyampaian maklumat kepada anda, insyaAllah. Satu dia kebiasaan yang kami sangat gembira untuk meluangkan masa bersama anda di rumah. Dan itulah dia, kita bercakap mengenai syawal ni, ramai yang membuat pengorbanan sendiri dalam cara yang tersendiri. Dan hari ini, segmen ini kita akan mempertengahkan bagaimana kita membuat satu pengorbanan yang cukup besar kepada anak-anak kita, keluarga kita. Inilah konteksnya kasih sayang yang memang tidak mengenali batas bila kita bercakap berkenaan melakukan sesuatu untuk ahli keluarga kita. Dan baik, kita bersama dengan Mimi dan juga bondanya, itu Puan Ramlah, untuk berkongsi bagaimana Syawal kali ini yang mungkin anda rasa mungkin terkejutlah dengan perkongsian yang bakal Mimi tampilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Okey, itu dia. Selamat Hari Raya. Mimi di Semenyih ya? Ya. Okey. Ini bersama ibunya, Puan Ramlah Mak Jali. Selamat pagi. Assalamualaikum Puan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebab kelikukan kami tetamu terawal masuk ke rumah anda melalui siaran. Ya, berada di ruang tamu. Okey, semalam apa yang mungkin dimasak bersama keluarga agaknya? Ya Allah, Mama Mimi ni jenis macam tak kira lah orang datang ke, orang tak datang ke, dia akan masak semua jenis makanan. Oh ya. Semua. Sejak anak-anak kecil kan, kalau walaupun saya bekerjaya, sejak kecil lagi saya menjadikan hari raya ni sebagai satu hari istimewa untuk makan, untuk bersama dengan orang tersayang kan. Jadi walaupun mereka berumur tinggi sekarang ni, berumur tinggi, ketupat, rendang ayam, kuih, almond london, biskut buah, biskut kelapa, semua Mama buat. Oh. Tak beli. Bagusnya Mama. Tapi Mimi dan adik-beradik beruntung sebab air tangan Mama tu memang antara nikmat dunia. Ya Allah, sangatlah kejap guys. Betul. Bila nak tahu Mak? Itulah. Doakanlah ya cepat-cepat kita dipermudahkan situasi sekarang ni. Kita doakan. Mimi. Kalau Mimi sendiri buat apa? Ya. Gue apa? Mimi memang akan tolong Mama lah. Mana macam bukanlah Mimi nak cakap Mama ni memerlukan pertolongan, tapi kita pun jadi seronok nak tolong dia kan. Mimi dan anak-anak yang lain tu, kalau saya masak, dia orang akan melengkapkan apa yang saya tak
saya tak boleh sampai ke buat apa-apa. Jadi anak-anak akan melengkapkan sejak dari kecil memang diasuh. Dan mereka pun sedar yang mereka perlu membantu saya. Ya. Okey. Jadi Mimi bagaimana? Mimi membesar melihat mama ialah segala yang dilakukan seorang ibu yang hebat, seorang wanita berkerjaya tapi tetap mampu untuk membesarkan Mimi dan adik-beradik dengan sangat hebat sekali. Jadi Mimi merasakan satu inspirasi yang sangat besar tak sejak kecil melihat ialah mama melakukan apa sahaja walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya, Mimi rasa menjadi anak mama ni adalah eye opener untuk Mimi sebagai seorang insan, di mana OKU bagi Mimi bukanlah bermaksud orang kurang upaya, tapi sebenarnya orang kuat upaya. Mama Mimi ni dia memang very strong. Dia kuat, dia tabah. Mimi tak boleh nak cakap yang apa yang kami lalui kehidupan kami tu sempurna, tak. Kami pun go through juga kan. Dugaan hidup apa semua. Tapi sebab Mama Mimi ni seorang yang kekal, kalau dia yang tak sempurna tubuh badan tu kekal macam tu, kita ni yang cukup sempurna tubuh badan kita pun akan rasa rendah diri untuk komplain banyak-banyak atau mengadu benda-benda yang remeh-temeh. Mimi rasa adik-beradik Mimi belajar itu daripada mama. Di mana kalau macam ada kepayahan atau kesusahan hidup atau rasa macam tertekan ke apa, pergi balik pada Tuhan dan yakin yang everything is going to be alright. Mama Mimi jadi macam tu. Patutlah selama ni kita macam kenal Mimi, saya selalu melihat Mimi ni seorang wanita yang kuat, yang kental. Rupanya Mimi dapat daripada mamanya sendiri. I got it from my mama. Yes, you did, girl. Mimi, mungkin penonton yang tak tahu, mungkin dapat Mimi kongsikan apa dugaan yang dialami oleh bonda tercinta. Betul. Macam Mama Mimi mana dia pula tak suka nak share. Okey. Dia tak suka nak share dengan orang. Tapi memang Mimi rasa Mama go through dia punya kerja sebab Mama Mimi seorang yang mempunyai kerjaya. Okey. Di mana dia juga penulis skrip dan juga penulis novel. Wow. Banyak orang mempertikaikan kebolehan Mama, panjang Mama rancak dalam industri masa umur Mama lah. Mimi rasa tapi dari situ yang Mimi nampak Mama tak pernah berhenti sampai sekarang. Mama masih menulis skrip, Mama masih menulis novel. Jadi Mimi rasa dari situlah yang buat Mimi rasa inspired lah. Mimi rasa kalau orang semua boleh kenal Mama Mimi siapa, mereka akan tahu apa yang Mimi rasa sebagai anak dia. Tapi biasa orang yang biasa menulis ni dia punya minda tak berhenti sebab mesti ada je idea. Dia sering tahu lah. Orang penulis akan memahami penulis yang lain. Okey, kita nak dengarkanlah sendiri daripada seorang wanita yang sangat kuat menjadi inspirasi kepada Mimi sendiri. Puan Ramlah, apa yang boleh dikongsikan bersama kesemua ibu-ibu, para ibu dan semua mereka yang ingin mencari kekuatan ketika Syawal ini? Puan Ramlah. Ya, saya kira untuk menjadi kuat ni bukan saja kita kena sedar dan kita menerima hakikat yang ada benda kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Tapi kalau kita memandang itu sebagai satu kelemahan, ia adalah Tuhan bagi kekuatan di samping ada kelemahan. Semua orang ada kelemahan. Tapi kita pegang kepada kekuatan. Kita buat sesuatu yang terbaik bila kita merasakan yang hakikatnya kita ada kelemahan-kelemahan itu. Jadi kita overcome semua problem. Misalnya waktu saya menjadi ibu, saya juga seorang yang berkerjaya. Orang cakap kalau kita buat dua kerja dalam satu masa, ada kerja-kerja yang kita akan ketinggalan. Jadi saya berazam waktu itu untuk menjadi yang terbaik dan dalam banyak bidang. Maknanya walaupun kita buat kerja tu dalam banyak bidang, kalau kita buat terbaik pada satu-satu masa, kita akan dapat merasakan yang kita jadi lebih baik. Jadi bila Mimi kecil, dia memberi kekuatan kepada saya sebagai ibu. Bila dia besar, dia membesar mengikut acuan yang sudah kita terapkan. Bukan kita terap nak paksa, tapi dia mengikut secara otomatis. Maknanya dia
Dia menjadi dia kerana dia melihat kekuatan ibunya seperti saya. Dan dia menjadi dia yang lebih baik daripada ibunya sendiri. Wow. Jadi Like example, kat mama. Tak adalah dia jenis bercakap sangat tapi dia tunjuk dari segi perbuatan dia, keputusan dia. Kalau datang ke rumah saya jadikan rumah saya ni bukan untuk saya sebagai OKU, tetapi saya jadikan rumah ni adalah rumah untuk semua. Anak-anak saya tak merasa yang rumah ni hanya untuk OKU misalnya. Jadi kalau datang rumah saya, daripada ruang tamu sampai ruang dapur, ada orang buat kerja macam orang lain, macam biasa. Kalau nak buat rancangan masakan pun memang biasa. Macam tu. Jadi saya tidak mengatakan, kalau saya OKU, saya buat untuk saya. Anak-anak saya tu dia sesuaikan dengan keadaan saya. Tidak, saya tak buat macam tu. Dan kalau nak kirakan daripada kecil pun, saya tidak pernah menggunakan khidmatan bas sekolah untuk hantar dia orang ke sekolah. Saya yang akan drop dia orang ke sekolah. Saya yang akan jemput dia orang dan hantar ke sekolah agama misalnya. Mama bawa kereta juga Benny. Mimi, saya tak boleh buat itu, tak boleh buat inilah demi untuk menjamin kekuatan jati diri anak-anak. Itu dia. Memang seorang wanita yang ibu hebat, tu memang luar biasa. anugerah. Jadi Mimi, ringkasnya ucapan istimewa untuk bonda tercinta. Ringkasnya untuk mama. Untuk mama. Mimi hari itu masih raya dah. Mimi nak cakap dengan mama kalau ikut dari kelas daripada Haji Mimi ni. Mimi nak cakap terima kasih banyak-banyak. Sebab kalau mama tak jaga Mimi tak tahu jadi apa kat Mima. Sampai ke sinilah berlindang saya juga. Mimi memang saya kenal dia daripada zaman-zaman gangster. Memang seorang wanita yang cekal, hebat. Betul. Banyak dugaan hidup Mimi. Doakan Mimi dan keluarga diberkati selalu, insya-Allah. Bahagia dunia akhirat. Terima kasih Terus berikan inspirasi kepada kita semua. Kita happy, gembira sangat tengok hubungan Puan Ramlah dengan Mimi sangat rapat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Minta maaf tetamu ni bawa air mata dalam rumah. Ya Allah. Inspirasi untuk orang di luar. Betul. Okey, baik. Itu dia perkongsian Mimi dan bonda tercinta iaitu Puan Ramlah yang berkongsi tentang bagaimana menumpahkan segenap kehidupan, inspirasi hidup ni untuk anak tercinta. Betul. Ya, kalau ikutkan kita nak senang tapi beliau berkerjaya, kemampuan tapi memilih untuk berdikari dan juga untuk menyantuni anak sendiri. Betul. Melihat anak membesar di depan mata. Yang paling penting jadikan kelebihan memasak itu untuk mengikat tali cinta dengan anak dan keluarga. Apakah alasan kita sebenarnya, kita yang sempurna tubuh badan ini, untuk memberikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu sebaik mungkin? Itu yang perlu kita ingatkan diri sendiri. Baik, kita akan bersama dengan rakan tugas Masila untuk perkongsian yang seterusnya. Masila. Okey, baik. Hari ini rugi kalau anda tidak menonton Malaysia hari ini. Kerana apa? Kerana hari ini kami menawarkan pelbagai hadiah yang menarik untuk anda menangi. Kita ada kipas dekat sini, kita ada tas tangan, vacuum dan sebagainya untuk anda menangi. Sebab itu, pada hari Rabu lalu kami dah ingatkan kepada anda untuk menonton Malaysia hari ini, hari raya pertama dan hari raya kedua, kerana anda berpeluang untuk membawa pulang hadiah yang cukup menarik. Ialah dalam pada kita merayakan PKP, apa salahnya kan kalau kita nak berkongsi kegembiraan bersama anda, berkongsi hadiah buat anda. Hari ini ramai betul yang cuba menghubungi talian kami di Malaysia hari ini untuk cuba memenangi hadiah, dan nampaknya kita berjaya mendapatkan seorang pemanggil yang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Rabiha daripada Penang. Apa khabar Rabiha? Alhamdulillah sihat. Bagaimana persiapan raya di Pulau Pinang? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan PKP tapi macam semalam kita boleh semayang berjemaah untuk sunat Aidilfitri, takbir raya di rumah dengan keluarga. Okey, Rabiha dah bersedia ke belum nak jawab soalan ni? InsyaAllah bersedia. Agak-agak boleh menang ke tak ni? Harapnya menang lah. Okey, sedia. Okey, soalannya, lokasi siaran langsung pada siaran semalam. Kalau Rabiha tengok, menonton kami di Malaysia hari ini untuk hari raya pertama, confirm boleh jawab. PKRC Maps Sedang. PKRC Maps Sedang. Ya, betul. Ya, betul. Itu dia jawapannya. Tahniah.
Alhamdulillah. Okey, Rabiha, Alang dah menang ni kan. Mungkin boleh bagi sedikit ucapan buat keluarga dan penonton Malaysia hari ini? Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua yang mengenali diri saya, keluarga dan juga keluarga mertua di Kelantan. Tahun ni sedih sikit sebab saya dapat cahaya mata yang pertama, tapi keluarga di Kelantan masih belum dapat tengok cahaya mata kami. Harap-harapnya pandemik ni cepat-cepat habis supaya kita dapat berkumpul semula macam dulu-dulu. Amin, amin. Tahniah kami di Malaysia hari ini mengucapkan tahniah lah atas kelahiran cahaya mata itu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, itu dia tadi Rabiha. Kalau anda nak jadi juga antara pemenang yang bakal membawa pulang pelbagai hadiah menarik ini, pastikan anda menonton kami sehingga akhir. Okey, kita ada lagi beberapa soalan untuk dikongsikan kepada anda. Tapi sebelum kita nak buka talian semulalah untuk anda sama-sama memenangi hadiah ini, kita saksikan dulu ucapan daripada penonton Malaysia hari ini. Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya buat family tercinta yang berada di rumah. So kami akan meneruskan exam. So doakan kami selamat Hari Raya semua. Korang-korang selamat Hari Raya. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #kita jaga kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada ibu bapa saya dan ibu bapa mertua saya di luar, kepada ahli keluarga saya, adik-beradik saya dan rakan-rakan sepejabat saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hai, saya mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin buat saudara saya yang berada di Kedah, di Melaka dan juga di Selangor. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang bekerja di ByteDance TikTok. Stay safe and jaga diri, okay guys? Kami, pelajar pergigian Alexandra University ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam perantauan. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Namaste, kami pelajar perubatan tahun 1 dari USMPLE IMP di India ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya-raya juga. SOP jangan lupa. Mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat mak ayah di kampung, Encik Rostan Puan Rahimah, adik-beradik tersayang Soraya Sofia Wami Wardina, dengan sepenuh hatinya mengucapkan Selamat Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya ya. Stay home, stay safe. Bye. Kami, pelajar dari University of Manchester ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam perantauan. Kami, warga Malaysia di Hiroshima, Jepun ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itulah dia ucapan Hari Raya rakan-rakan MHI dalam negara dan juga di perantauan. So tentunya kemeriahan itu tetap dirasa. Itu dia. Baik, kita juga nak mengajak anda untuk hubungi kami untuk soalan kuis. Pasti ramai yang jam memang betul-betul sesak talian kita. Betul, hanya sangat betul sesak. dapat tembusi talian pada pagi ini. Yang penting kita nak berkongsi rezeki pada Wow Shop. Ingin kita semarakkan Syawal sampai kita sebarkan salam sayang. Baik, Sofia, apakah nama kuih? Tapi namanya Inggeris. Kuih Melayu. Kuih Melayu tapi nama dia Inggeris. Aha. Saya tahu. Okey. Almond London. Tapi kalau pergi London tak jumpa pun. Ada sirap Bandung tak? Saya pergi Bandung tak jumpa sirap Bandung. Tak pernah jumpa. Kalau macam banyak tempat, banyak nama. Kalau pergi Jepun tak jumpa sirap Jepun. Okey, dah dapat panggilan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat pagi. Siapa Selamat tu? Hari Raya. Nama saya Aiman. Aiman apa tu? Aiman Syahir daripada Ceras, Bandar Tasik Selatan. Aiman, tak kisah ke kita tanya soalan? Boleh, saya tak kisah. Takutlah. Aiman, soalannya. Okey. Kuih Melayu apa yang perlu kita kacau? Lama kena kacau. Berjam-jam. Sampai warna hitam macam tu dah hitam. Coklat terang. Dia kena kacau. Lama berjam-jam kena kacau macam ni. Apa? Apa? Ustaz kan? Ulang balik sekali. Bulan bintang?
Kuih tart tak ada kacau macam tu. Tak pernah kacau kuih tart. Jadi betul-betul perlukan di kuali dalam besar. kawah yang besar tu. Kuih apa ya? Huruf do. Dodol lah, kuih dodol. Okey, jangan kacau kuih tart nanti tak jadi habis hancur kuih tart. Okey. Baik, ucapan. Ya. Okey, ucapan saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada seluruh ahli keluarga dan juga yang mengenali saya, tak kira di mana, walaupun yang berada di Kelantan juga. Minta maaf tak dapat balik. Jaga kesihatan dan jaga SOP. Itu dia. Aman yang sedih, Man. Bunyi sedihnya. Tak ada. Okey je. Okey. Nanti Aman cuba rasa dodol, Man. Okey, ni saya cuba. Jangan kacau tak tau. Hancur tak tu. Aman kita musik tau, Man. Meriahkan Syawal yang terasa. Okey, itu dia perkongsian. Ya, kita ucapkan yang terbaiklah kepada Aiman dan semua yang menonton. Kita pastinya semua yang ada terasa juga tak apa nak bersama dengan keluarga kan barangkali, tapi kita harapkan mungkin dengan perkongsian kita hari ini memberikan sedikit kesedaran lah. Tak semestinya kena bersama baru boleh kita beraya. Betul. Ni. Sofia tahu tak, kuih Melayu ni semua lambang intelektual orang Melayu. Dia punya sukatan, dia punya macam-macam lah. Nama je kuih tapi ada kehebatan di sebalik kuih-kuih. Wow, kita kena pelajari lah. Kena belajar. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan menyantui pula karya istimewa dari Barisan Hadapan akan kita bawakan khas untuk anda. Barisan Hadapan yang amat kita kagumi perjuangan mereka. Syawal buat Wira kan. Petugas Barisan Hadapan antara Wira yang perlu kita hargai sempena apatah lagi sempena bulan-bulan Syawal sebegini. Mereka ada yang tak dapat bercuti dan sebagainya demi menjaga ketenteraman kita. Tadi Marsila makan dodol kan? Masih makan dodol lah. Dodol ni manisan yang rumit nak buat. Betul. Tapi kita kena hargailah nenek moyang yang susah payah kan dah dapatkan manisan berkenaan. Nak memasak dodol tu? Ya. Seharian kan? Itulah kena ada kepandaian jugalah supaya dia jadi betul solid. Jaga takut tak nak kalau misalnya terbakar, kalau kita kacau tak tu dia tak jadi apa yang sepatutnya jadilah. Itu mendapatkan satu yalah kita perlukan seni jugalah nak lakukan apa juga. Betul. Dan juga kesabaran. Betul. Okey, kita nak tadi dah dengarkan lagunya. Nanti kita akan bersama dengan Yang Amat Setia, Ketua Suruhjaya Perkhidmatan Awam Datuk Roslan Wahab, Ketua Suruhjaya Angkatan Pertahanan Awam, dan juga bersama dengan Lieutenant Bersekutu Pertahanan Awam Azlin Arifin ataupun lebih dikenali sebagai Azlin. Assalamualaikum. Salam. Selamat Hari Raya. Itu dia segak warna biru yang Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Dapat dengar kita? Datuk dengar ke? Ya, saya dapat dengar tapi hilang-hilang lah. But okey. Okey, Datuk, kita cuba dengar. Datuk jelas ke? Datuk boleh dengar dengan jelas? Alhamdulillah, ni baru dengar. Tadi tak dengar tadi. Baik, alhamdulillah. Baik. Okey. Jadi kami tadi rasa teruja dengan penghasilan klip video yang melambangkan usaha yang dibawa oleh pihak Datuk dan juga Angkatan untuk bersama-sama semarakkan Syawal pada masa yang sama juga mengekalkan keamanan serta integriti. Silakan untuk berkongsi tentang itu. Ya. Datuk, kita ingin tahu lah. Mungkin ada gangguan ataupun dengar delay sikit ya. Tak dengar. Okey. Mungkin kita nak cakap dengan Izlin dulu. Izlin dululah Okey. kan. Kita berdasarkan lagu ni kita melihat kesiapsiagaan anggota pertahanan awam sebagainya. Apa yang membuatkan ini menjadi satu inspirasi untuk dijadikan satu lagu? Okey, Lina mungkin dapat terangkan inspirasi di sebalik penghasilan klip video ini. Inilah dia hakikat norma baru ni. Kan Ini adalah cabaran dan biasa. tekangan dalam kita kan. Okey. Okey, Datuk dapat dengar kami? Okey, now I dengar. Okey. Di sebalik penghasilannya. Hello. Okey, mungkin dapat terangkan Lin ya. Hello. Ya. Apa tu, Fitri? Di sebalik penghasilan klip ini. Okey, nak cerita pada awalnya lagu ni
sebenarnya di-initiate by Datuk KP sendiri. Sebab ialah kita pun nampak kita punya petugas-petugas anggota Pertahanan Awam ni banyaknya tidak boleh bercuti, beraya. Jadi kita rasa kayu hati dan Datuk sendiri initiate nak buat lagu raya khas buat wira-wira kita. So, penlibatan I adalah apabila I dapat tahu I nak join juga. Sebab apa? I nak contribute juga untuk bagi satu hadiah buat kita punya wira frontliner kita. Ini sebagai seorang anak seni kan yang menganggotai bersama dengan APM ni, apakah yang menjadi sesuatu perkara yang mampu dipelajari apabila menjadi salah seorang anggota ni? Ya, barangkali ada medium penghalang kita dapat terus akses kepada mereka. Ya. Tapi inilah dia kan sebenarnya kita melihat kita mungkin terbiasa perkataan Barisan Hadapan tu. Jadi kesiapsiagaan mereka daripada tahun lepas sehingga kini berterusan. Jadi kita nak tanyakan kepada Datuk jugalah. Bagaimana kan? Dengarkan sikit kan kesiapsiagaan ialah anggota Pertahanan Awam ini menghadapi raya ketika ini. Bagaimana Datuk? Datuk, mungkin boleh ceritakan kepada kami bagaimana kesiapsiagaan? Ya, halo. Okey, Datuk, macam mana dengan kesiapsiagaan sepanjang kita diuji dengan pandemik dan sebagainya? Okey, terima kasih Fitri dan Sofia dan Fatilah. Dan juga semua pendengar MHI hari ini. Untuk maklumat, pertama memang sentiasa kita sambil tangkap sepanjang tempoh pandemik COVID-19 sejak tahun lepas. Jadi petugas-petugas kita selain daripada kita juga petugas sepanjang masa kira penat lah pesan tidak juga. Jadi Datuk, dari segi mungkin Datuk boleh jelaskanlah penugasan APM sendiri sepanjang musim perayaan ni. Dalam masa yang sama kita masih lagi mendepani dengan penularan wabak COVID-19. Jadi Datuk boleh tak jelaskan kepada kita semua di Malaysia hari ini mengenai penugasan APM sepanjang musim perayaan ni? Okey, terima kasih. Penugasan APM ni menyeluruh macam-macam tugas yang kita buat. Tugas biasa adalah dalam keselamatan kes-kes harian keselamatan yang kita terima dan kita tanganilah di 140 di seluruh negara dan juga sekiranya berlaku bencana pada waktu sekarang ni kita juga bertugas seperti banjir ribut yang dipokok tanda utama lah. Dan bagi pandemik ni sekarang kita bertugas menyeluruh daripada itu masuk on counter termasuk di KLIA, di Tambak Johor, di Pulau Pinang, di pintu masuk laut sebagainya, kita bertugas. Kemudian sampai pada quarantine station di hotel ataupun Pertahanan Awam, kita ada lebih kurang kita masuk ada lebih kurang 433 quarantine yang kita kita buat juga bersama-sama dengan lain di dia masyarakat tu pada seperti dan memperhatikan boleh kita juga di sana. Baik, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak mewakili semua di Barisan Hadapan kan mendepati pandemik ini dah dekat setahun. Apakah satu kata-kata semangat yang boleh diberikan kepada semua tidak kira APM, mungkin PDRM dan semua agensi yang terlibat dalam mempertahankan negara kita, Datuk? Kepada semua petugas Barisan Hadapan yang kalau untuk pandemik ini PKM lah yang terajunya bersama-sama dengan sama pengusaha bencana kerajaan negeri dan daerah agensi kita lain yang terlibat RN, Bomba dan Pemuda Camat, Dela, JTM, PDP juga NGO yang bertugas. Jadi saya bagi pihak Angkatan Pertahanan Malaysia mengucapkan selamat bertugas, terus kekal kita patuh pada SOP dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang saya rasa juga faham akan situasi sekarang ni. Kita
sama-sama menangani. Saya ucapkan selamat hari raya, maaf dan batin kepada semua sekali. Berterima kasih. Okey. Baik Datuk, pastinya dalam menepani tugasan pada bulan Syawal dalam wabak COVID-19 yang masih lagi menular di dalam negara kita, mungkin ada antara cabaran dan juga kekangan yang perlu dilalui oleh pihak APM sendiri dalam memastikan tugasan yang dijalankan itu berada pada tahap yang terbaik, Datuk. Cabaran yang kita terima macam-macam cabaran. Antaranya bila kita berhadapan dengan publik ataupun orang awam, ada juga kita dengar juga kata-kata tepat ataupun yang keras yang diterima daripada mereka. Tapi saya sering ingatkan anggota pertahanan awam, kita tidak patut memberikan apa-apa komen yang kritik kerana ia akan menjejaskan nama baik. Kita terima je lah apa-apa sebab kita menjalankan tugas dan kita cuba respon secara yang lebih baik. Dan kita harap banyak faham tentang kita juga menjalankan tugas untuk menangani bencana pandemik COVID-19. Itu dia, kalau sebut tentang kesiapsiagaan semua memang pada tahap yang tertinggi ya. Komitmen yang G2 diberikan, Datuk ya. Ya, insyaAllah. Memang kita akan sentiasa bersedia untuk menjalankan apa-apa tugas yang diharapkan. Itu komitmen yang sangat besar kan. Dan dengan itu kita nak tanya kepada Aizlin jugalah, telah menjadi seorang anggota APM, adakah ini satu perkara yang memang diingini sejak dulu ke bagaimana bagi Aizlin? Kongsikan sikit mengapa. Mungkin Lin sendiri dibesarkan dalam keluarga yang ya, ayah pun seorang barisan hadapan sejak kecil kan, dah biasa. Jadi macam mana melihat itu juga memberikan ruh dan semangat kepada Lin untuk terus berjuang? Silakan. Ya. Ingin menyarungkan uniform. Jadi bapa saya pun adalah pesara polis. Jadi apabila APM sendiri ada itu sukarelawan untuk tersedia. So saya ambil peluang ini untuk join, untuk saya kongsikan apa yang saya boleh berikan kepada pihak-pihak APM. So dari situ bila ada peluang ini saya terus saja orang kata buat. Jadi it's not easy untuk jadi anggota pegawai bersekutu sebab kita bukannya terus sarung saja, kita perlu lalui kursus-kursus dan banyak apa orang kata kena menimbul ilmu keselamatan awam segala-galanya. So bukan setakat memakai saja, dan apabila tu kursus kita ada bersambung. So banyak juga ilmu yang saya dapat, yang saya boleh share dengan ramai orang. Macam itulah. Tapi keinginan saya memang daripada dulu. Tapi alhamdulillah bila saya dapat pakai uniform, rasa dia lain. Dapat bantu orang lain, rasa dia lain. Lin, ialah mewakili semua dalam APM ni dan juga Lin sendiri sebagai seorang anak seni kan, apakah yang boleh disampaikan kepada semua rakyat Malaysia yang kita beraya dalam keadaan norma baru ni? Apakah ucapan Lin? Okey, ucapan saya untuk saya tahu tahun ni memang raya lagi lagi kata macam mana nak cakap, ramai yang macam tak ada mood, bising sebab apa? Sebab tak ada PKP waktu raya kali ni. Tak sama dengan raya-raya yang lain. Saya harap semua mengikut SOP yang betul, jangan keluar menziarah, apa yang tak boleh buat jangan buat, dan kalau boleh sentiasa pakai mask, hand sanitize diri. Sebab apa? Sebab I tahu benda ni memang ramai yang suffer sebab dengan ekonomi and everything, tapi kalau kita boleh once buat sekali betul-betul, insya-Allah kita boleh tamatkan rantaian COVID-19. Betul, insya-Allah kan. Please do, sebab apa, kita punya sukarelawan, kita punya frontliner semua pun ingin beraya dan penat bekerja tanpa henti. So please. Okey, itu dia pesanan daripada Aizlin sendiri kan. Kepada semua yang Selamat Hari Raya. Ya Allah lindungi anda semua, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Terima kasih Aizlin. Selamat Hari Raya. Saya nak ucap terima kasih kepada Eddie Hamid, pada pegawai kita Aziz, pada Aizlin yang telah berusaha untuk menyanyikan ataupun mencipta lagu-lagu untuk barisan harapan kita ni. Terima kasih banyak. Okey, baik. Terima kasih. Ya, maksudnya Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Datuk Roslan Wahab dan juga Aizlin yang berkongsi tentang variasi pengorbanan mereka untuk negara sebagai barisan hadapan dalam mempertahankan negara dan juga dapat mengawal
segala gerak kerja yang berlaku. Betul. Apa yang penting kan untuk kita sentiasa mematuhi segala SOP yang telah digariskan supaya seperti yang dikatakan oleh Izlin tadilah, tak dapat bercuti beraya dan sebagainya semata-mata untuk menjaga kita punya kesejahteraan. Jadi hargailah pengorbanan petugas barisan hadapan kita. Okey, kita terima pemanggil yang terakhir untuk hari ini, raya kedua. Ya, akhirnya kita dah di segmen yang terakhir ini untuk memberikan hadiah juga pada anda, pada penonton MHI. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Hello. Siapa di talian? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Saya Syazalina. Okey, Syaza. Panggilan dari mana tu? Seremban? Saya daripada, ya betul, daripada Seremban. Ada buat masak lemak cili api ke? Ada tak? Ada. Dia jadi rendang. Bila dia dah hari raya, dia dah jadi rendang. Oh, dah jadi rendang dah tak ada lemak cili api Kalau lagi. negeri memang famous dengan yang tu. Kalau manisan pula apa yang terkenal di Negeri Sembilan? Kalau manisan sebab saya sebenarnya orang Johor Bahru, kahwin dengan orang sini. Oh, okey. Tapi kalau Johor mungkin apa? Biasa kalau Johor, laksa Johor. Betul? Okey. Ada macam Syaza suka sambal goreng tak? Itu memang wajib ada tu, sambal goreng. Kalau sebab family saya belah Singapura ramai, jadi dia dah jadi sambal goreng pengantin Singapura. Oh, sambal goreng pengantin Singapura. Tadi saya dengar. Ingat pula sambal goreng. Okey, baik. Soalan untuk Syaza. Ya, saya. Tadi kita buat lagu Salam Sayang kan? Okey. Siapa penyanyi lagu tema Salam Sayang untuk kempen Ramadan Media Prima Syawal kali ini? Ya. Okey, itu sudah semestinya Amiza Aznan dengan anak dia yang nama Adrian tak silap. Okey, pasti ke? Itu jawapan. Allah, belum tanya. Sebab terlalu Pasti, tepat. sebab saya selalu tengok dekat TikTok dengan IG. Okey. Memang confirm ya. Tepat sangat. Tepat sangat. Betul lah tu. Okey, kita Tanya. ucapkan Mungkin ada ucapan raya. Ucapan untuk semualah, tak kira kat negeri ke, kat Johor ke, Singapura ke, apa yang disampaikan sempena raya Okey, ni. saya nak ucapkan selamat hari raya maaf zahir batin untuk semua keluarga di Johor, Singapura dan tak lupa juga semua tim wanita hari ini. Malaysia hari Malaysia ini. hari ini. Macam mana ni dah jawab soalan betul salah pula ni. Salah pula. Cancel lah. Tak boleh bagi hadiah lah Okey, macam sebagai ni. denda kena post sambal Tak goreng. apa, nanti saya hantar rendang Okey, boleh. Okey, boleh. Dimaafkan. Dah pujuk dah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, itu dia kan. Ibu mungkin dah terbiasa buat panggilan di wanita hari ini. Apa pun setia bersama kami di TV3. Banyak program kita ada. Kita harapkan agar semalam dan hari ini kami mampu untuk memberikan sedikit keceriaan kepada anda penonton MHI. Semoga kita walaupun berbeza sedikit beraya ni, tapi tetap rasa bersyukur kita mampu untuk beraya tahun ini. Kan kita mampu menyambut perayaan Hari Raya pada tahun ini dalam pada kemeriahan, tetapi dalam masa yang sama kita menyambut dengan penuh kesederhanaan. Pastikan anda minggu hadapan hari Isnin kembali menonton kami di Malaysia hari ini jam 8 pagi kerana kita nak bawakan topik mengenai Syawal Jimat Belanja. Sebab kan kadang-kadang bulan Syawal mungkinlah sekarang ni kita berada pada fasa PKP, mungkin kita boleh berjimat sedikit. Jadi macam mana nak tahu bagaimana Syawal Jimat Belanja? Pastikan anda menonton kami di Malaysia hari ini, hari Isnin. Okey, Jumaat yang berkah doakan untuk Palestin, doakan untuk kita semua. InsyaAllah moga berkah kehidupan. Jumpa lagi minggu depan. Selamat Raya kalian. Assalamualaikum. Salam Syawal. Makan dodol. Makan dodol.